أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita mewafatkan sedikit tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin al-hidayah serta hidayah untuk diberikan kesihatan yang baik, peluang dan peluang untuk kita berada pada majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah juga kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, panjangkan umur kita dalam tahun hijrah yang baru 1436 hijrah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah selepas berlakunya pembukaan kota Mekah. Al-hijratu man hajara ma nahallahu anhu, dan hijrah itu ialah mereka yang berhijrah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sangat memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan kita berusaha dengan sesungguh-sungguh dan dengan sebaik-baiknya untuk meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha memperbaiki diri kita dari sudut amalan. Di antara hubungan kita, hablum minallah, memelihara dan menjaga hubungan kita dengan Allah dari segi salatnya, bacaan Qurannya, zikirnya, majlis-majlis ilmunya dan sebagainya. Dan begitu juga memperbaiki hubungan kita dengan manusia, hablum minannas, hubungan kita dengan anak-anak, dengan isteri kita, amanah kita sebagai ayah, sebagai suami, hubungan kita dengan adik-beradik, jiran tetangga, dan juga yang sangat besar hubungan kita dengan ibu bapa kita. Memperbaiki semua hubungan tersebut, kerana ini sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung perkongsian ilmu kita dalam tafsir Juz'u Amma pada ayat yang ke-6 surah An-Naba. Surah An-Naba, masih lagi surah An-Naba, dan kita masuk pada malam ini ayat yang ke-6. Kita akan baca ayat ke-6 sehingga ayat yang ke-16 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau boleh tuan ikutlah. Tengok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa Sadaqallahul azim. Alam naj'alil arda mihada. Ayat yang ke-6 maksudnya, tidakkah kami jadikan bumi ini jadi hamparan? Allah, ini persoalan. Hamzah dekat situ ialah hamzah istifham. Ya. Alam dekat situ maksudnya, adakah tidak kami jadikan bumi ini sebagai hamparan? Soalan ni Allah tanya pada kita. Jadi kita kena jawablah. Sebab Allah bagi kita akal fikiran untuk kita jawab persoalan ini. Kalau kita tak fikir dan kita tidak cari jawapannya, kita takkan dapat jawapannya. Jadi Allah tanya kepada kita. Ini soalan kepada kita. Bermula daripada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Pada ayat yang kedua, kita tengok balik yang lepas yang Allah sebut. Pada ayat yang kedua yang tertulis di atas, Allah memberitahukan dan mengingatkan kepada mereka golongan ketika yang lalu akan tanda-tanda kekuatannya dan tanda-tanda rahmat dan sayangnya kepada manusia, iaitu tanda dan tanda-tanda yang menunjukkan bahawa Allah itu kuasa berbuat sekehendaknya. Juga kerana sayangnya diutusnya Rasul-Rasulnya akan jadi petunjuk jalan kepada keselamatan hamba-Nya selama di dunia dan nanti di kehidupan akhirat. Bacalah dan perhatikanlah baik-baik. Jadi pentafsir kepada surah ini, ayat ini disebut pada ayat yang kedua, Allah disebut An-Naba'il Azim, daripada khabar penting yang besar. Mereka bertanya-tanya tentang khabar penting yang besar ini, tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Rasul untuk cerita. Sebab itu dalam kehidupan kita, kalau kita lihat pada buku yang ditulis oleh Abu Ala Al-Maududi, Asas-Asas Islam, manusia ni ada macam-macam jenis Allah ciptakannya, dengan bermacam-macam pekerjaan. Ada jadi tukang besi, ada jadi tukang kayu, ada jadi petani, ada yang jadi cerdik pandai. Ini adalah pilihan kerja yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan kepada mereka. Yang jadi petani, yang jadi tukang besi, yang jadi tukang kayu, ramai. Di kalangan kita boleh jadi tukang besi, tukang kayu.
petani dan sebagainya. Tetapi mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bawa ilmu Allah, para cendekiawan, para ulama, mungkin kita boleh katakan golongan seperti doktor, ya, golongan yang ada di sekitar kita, dalam kehidupan kita, jurutera tak ramai. Kerana mereka ini ada kelebihan yang Allah letak kepada mereka dari sudut ilmu pengetahuan. Daripada golongan manusia itu pula Allah pilih lagi satu golongan yang terpilih, iaitu para rasul dan para nabi. Ya Allah bekalkan pada mereka itu satu ilmu yang tidak ada pada manusia-manusia lain. Apa dia? Wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka sampaikan kepada manusia. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Tidak akan utuskan para rasul itu melainkan mereka itu memberikan kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sesungguhnya kami telah bangkitkan pada setiap kaum itu seorang rasul. Apakah pekerjaannya? Aliyabudullah wa jtanibut taghut, iaitu untuk meminta, menyeru manusia supaya sembah Allah Subhanahu wa taala. Maka rasul ini akan bawa ayat-ayat, tanda-tanda. Sama ada tanda-tanda itu daripada nas yang dibawa daripada kitab-kitab yang telah pun diberikan kepada mereka untuk disampaikan kepada manusia. Kalau kita seperti Nabi Muhammad SAW dibekalkan dengan Al-Quran Al-Karim, sebutkan tanda-tanda itu dalam Al-Quran, apa yang terkandung dalam Al-Quran, di samping membawa tanda-tanda kebesaran Allah, supaya manusia itu berfikir, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat alam ini, supaya manusia itu dapat berfikir, mencari siapakah penciptanya. Ini adalah tugas para rasul yang telah dipilih. Dan manusia tidak ada bekalan ilmu tersebut. Nak cerita pasal akhirat, nak cerita pasal alam al-ghaib tentang syurga neraka, tidak ada manusia yang mengetahuinya melainkan para rasul yang dibekalkan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita. Jadi kita sangat-sangat dalam kehidupan manusia ini sangat-sangat memerlukan seorang rasul untuk membimbing manusia. Kita tengok sejarah bagaimana apabila tidak ada rasul yang diutuskan, di antara selepas Nabi Isa AS sehingga Nabi Muhammad SAW, dalam tempoh fatrah yang tidak ada rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempoh 500 hingga 600 tahun itu, manusia mudah disesatkan. Jadi kalau kita sekarang tak ada rasul, tak ada nabi, penyambung tugas-tugas rasul dan nabi ini ialah para ulama. Para ulama lah yang bertanggungjawab, menanggung amanah pekerjaan untuk menyampaikan, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang ke-6 Allah mengatakan, kami jadikan bumi, barang besar yang kamu diami ini jadi hamparan. Apa maksud hamparan? Di sini dijelaskan kepada kita hamparan itu ialah terhampar dan terkembang seluas-luasnya. Bumi, yakni muka bumi terhampar seluas-luasnya sehingga dapat manusia yang beribu-ribu milion banyaknya itu membuat tempat tinggalnya satu. Maksud hamparan itu, bumi ini sangat luas, di mana sahaja manusia boleh duduk, tinggal, mendirikan kediaman mereka. Kerana bukan tanah, air, udara, ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanah kat mana-mana kita boleh duduk, kat mana-mana kita boleh tinggal. Tak ada siapa boleh marah pada kita. Tapi dalam sistem kita bernegara, ya, tanah telah pun digezetkan atau dikategorikan. Ini tanah ni siapa punya, tanah ni siapa punya, tanah ni siapa punya. Tak bolehlah kita duduk main hantam saja, kan? Mungkin tanah sudah ada orang punya, gerak tanah itu dimiliki oleh siapa. Tapi kalau sebenarnya asasnya tanah itu ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Bumi ni milik Allah. Mana-mana kita nak duduk, kita nak tinggal, terpulang pada kita. Ya, begitu juga dengan air.
Kalau kita guna air, ambil air sungai, air laut, tak perlu kena bayar. Tak perlu kena bayar. Itu milik Allah. Yang kita bayar hari ini bukan kita bayar air tu, kita bayar proses penghantaran air ke rumah kita. Itu kita bayar. Perkhidmatan tu kita bayar. Air itu pun dia dapat free kan? Bukan dia bayar pada sesiapa. Yang dia ambil air sungai, air laut tu, siapa dia bayar kat siapa? Siapa punya? Allah SWT. Tapi kita bayar perkhidmatan kepada dia, kerana dia sediakan perkhidmatan untuk sampaikan air kepada kita. Itu saja. Dan sepatutnya perkhidmatan itu dia tak boleh ambil tinggi lah, sebab untung dia banyak kan? Sebab dia dapat asas yang percuma. Cuma dia proses dan sampaikan kepada kita. Sepatutnya pemerintah, kerajaan, dia kenakan charge yang paling rendah pada kita, atau percuma saja sepatutnya dia perkara asas, perkara asas. Dan bumi yang dikatakan sebagai tempat tinggal oleh beribu-ribu milion manusia atas muka bumi ini juga termasuk yang dikatakan hamparan itu. Manusia bebas untuk bercucuk tanam dan mendirikan bermacam-macam jenis perusahaan. Apa-apa kita nak tanam, kita nak ternak, kita nak mendirikan apa-apa saja jenis kilang, perusahaan, kita boleh buat. Tak ada siapa yang nak larang. Cuma kita tertakluk atas undang-undang dunia saja. Atas undang-undang dunia saja. Asasnya semuanya tempat ini, tanah ini kita boleh buat kediaman. Tempat dan tanah ini kita boleh bercucuk tanam. Kita boleh dirikan apa-apa saja jenis perusahaan yang kita boleh usahakan. Kerana tanah ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana kita tertakluk kepada undang-undang dunia, di mana tempat kita tinggal, maka kita kena ikut undang. Kalau tak ikut undang-undang, kita kena sabit kesalahan pula dari sudut peraturan manusia. Bukan peraturan kita. Peraturan manusia ini pula boleh berubah-ubah, dipindah-pindah, dan tidak sama antara satu tempat dengan satu tempat. Kat sini Malaysia, bukan kata kat Malaysia ya, Sepang ni mungkin lain kan, tempat daerah lain pula. Mungkin Selangor ni lain cara undang-undang tanah ada. Di Kelantan lain undang-undang tanah ada. Tak sama. Kalau di Arab Saudi lain undang-undang tanah ada. Di Arab Saudi undang-undang tanah ada. Tak boleh rakyat luar daripada Arab Saudi untuk memiliki tanah di Arab Saudi. Tak boleh. Itu undang-undang. Kita kat Malaysia ni, siapa pun boleh miliki tanah kita. Orang luar pun dah banyak beli tanah kita di Malaysia ni. Kalau tak boleh guna nama dia, dia lalu orang Malaysia. Akhirnya nanti banyak tanah-tanah kita ni tergadai pada orang luar. Itu cerita lain. Ini kita nak cerita pasal bumi sebagai hamparan. Juga yang dikatakan hamparan itu, mereka di muka bumi ini, manusia ini boleh berkeliaran ke sana kemari dengan berbagai-bagai maksud dan sengaja. Maksudnya ke mana saja mereka boleh pergi. Asasnya bumi ini tiada sempadan. Tak ada sempadan batas negara. Ke mana saja mereka boleh pergi. Tetapi apabila kita telah manusia itu menyediakan satu kumpulan, satu wilayah, satu tempat tinggal, mereka menyediakan sempadan tertentu. Dan kita bebas untuk pergi ke mana saja kita suka. Tidak ada sekatan katanya. Tapi apabila kita ni dalam dunia hari ini, kita mesti ada undang-undang yang kita terpaksa ikut. Pergi masuk sebuah negara, kita mesti ada visa, kita mesti ada pasport. Itu undang-undang yang kita cipta. Mungkin undang-undang itu baik, ada kebaikannya, ada manfaatnya. Tapi asasnya manusia ini boleh pergi ke mana sahaja dia suka, berjalan ke mana saja dia suka. Sama ada perjalanan itu ada maksud-maksud tertentu atau saja-saja pergi jalan, tak apa. Menunjukkan bumi ini sangat luas, disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Bukan sahaja kepada manusia, malah kata mufassir, tetapi juga binatang-binatang yang jumlahnya bermilion lipat ganda dari jumlah manusia.
dapat pula hidup di muka bumi ini dengan secukup dan sesempurnanya. Bukan saja manusia saja boleh duduk atas muka bumi ini yang jumlahnya beratus beribu-ribu miliar ini, malah binatang yang lebih banyak jumlahnya daripada manusia ini cukup untuk duduk di tempat dinamakan bumi ini. Mereka tak ada, orang kata sampai tak ada tempat tinggal. Allah sediakan bumi yang luas ini, di mana-mana sahaja binatang boleh duduk dan tinggal. Menunjukkan bumi Allah yang dihamparkan kepada makhluk di atas muka bumi ini sangat luas, terbentang. Tak adalah kata binatang ni nak duduk tinggal kat sini tak boleh, dia nak tinggal kat sini tak boleh. Mana-mana ceruk, mana-mana pelusuk, mana-mana sudut di atas muka bumi ini ada binatang yang tinggal, ada makhluk, ada benda hidup yang hidup di atasnya. Sama ada di atas bumi, itu tu belum cerita lagi dekat bawah bumi. Ada juga makhluk yang hidup. Tu belum cerita dekat dalam rasa air, rasa laut, sungai dan sebagainya. Ada juga nyata hidup. Kadang-kadang ada orang pergi naik atas bukit, atas gunung. Gunung tu ada tempat takungan air. Tempat takungan air tu ada ikan. Macam mana ikan ada di situ? Tempat yang tinggi ada ikan. Ada ikan hidup. Nak pergi danau Toba, bekas tempat gunung berapi tu. Orang kata laut atas gunung. Laut atas gunung. Dia tasik semula jadi yang besar. Ada ikan, ada hidupan yang hidup dalam. Jadi kita, itu adalah suatu perkara yang perlu kita fikirkan. Allah suruh kita fikirkan kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan sekadar untuk kita lihat dari sudut kehebatannya, tetapi kita nak lihat kepada kekuasaan, kebijaksanaan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencipta, menyusun, mentadbir alam yang begitu luas. Barulah kita akan rasa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya akan menambah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu antara cara untuk kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berfikir tentang apa-apa sahaja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kita lontarkan soalan, bagaimanakah kejadian manusia itu boleh menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu satu soalan yang kita dilontarkan kepada diri kita. Bagaimanakah penciptaan manusia itu boleh menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, atau boleh membuktikan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Kita belum lagi anak ni, kita baru kita macam mana? Boleh jawab tuan? Tak apalah, saya kata saya jawab. Pertama sekali kita lihat kepada penciptaan kita ini, proses kejadian manusia. Kalau kita fikir proses kejadian manusia, Al-Quran dah sebut 1400 tahun yang lepas tentang proses kejadian manusia itu dalam surah Al-Mu'minun, tuan-tuan. Bagaimana manusia itu dijadikan daripada benih lelaki dan perempuan. Kemudian benih itu bercantum menjadikan alaqah, segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian membentuk tulang, dan tulang itu diselamputi dengan daging. Ini Al-Quran cerita. Alaqah, kemudian mudghah, nutfah, kemudian alaqah, mudghah, kemudian izamah, kemudian baru jadi manusia yang sempurna. Kemudian ditiupkan fanafakha fihi ruhi, kemudian ditiupkan ruh ke atas manusia itu, ke dalam diri manusia itu. Ini semua diceritakan dalam Al-Quran Karim pada 1400 tahun yang lepas. Dan proses kejadian manusia itu mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia boleh kesan tentang proses kejadian ini pada abad yang ke-19, baru boleh kesan membenarkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sains telah membenarkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Karim.
Allah dah sebut dalam Quran lama dah. Itu adalah perkara yang boleh menunjukkan kebesaran Allah daripada penciptaan manusia. Kedua, apabila kita melihat susun atom dalam tubuh badan manusia itu sangat sesuai, lengkap dan sempurna. Tubuh badan manusia itu, kepala ke atas, tangan sebelah, tangan kiri kanan, ada perut kat mana, kaki kat mana, Allah susun manusia itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian, paling cantik. Rupa kita ni paling cantik sekali, paling boleh. Dan organ-organ yang Allah ciptakan itu disusun oleh Allah SWT dengan sesuai sekali dan sangat sempurna dengan perjalanan organ-organ tersebut. Itu hebatnya manusia. Tengok telinga kita, tengok hidung kita ni, Allah susun baik. Kalau Allah bagi kita, Allah takdirkan kita punya lubang hidung ni kan, lubang hidung kita ni bukan ke bawah, ke atas. Payah kita nak berjalan. Ya? Telinga kita ni Allah letak dekat tengah-tengah dahi. Buruk tak rupa dia? Buruk tak? Buruk. Tak ada kening ni, tak ada bulu mata ni. Kening ni tak ada, pun dah buruk dah. Ya? Dan setiap ni ada fungsi dia. Walaupun sekecil-kecil yang sehalus-halus dalam badan kita ni, ada fungsi dia masing-masing yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bulu hidung kita, bulu mata kita, semua ada fungsi. Allahu Akbar. Hebatnya penciptaan manusia. Itu di antara bagaimana kita boleh menjadikan diri kita ini bukti kepada kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok kita punya jari, tuan-tuan. Jari kita ni, Allah ciptakan jari kita ni pun tak sama. Tak sama. Kalau Allah ciptakan lurus je semua, payah tak? Payah ke tidak? Payah. Ada pendek, ada panjang, ada besar, ada kecil. Tujuannya apa? Untuk memudahkan manusia, pegang manusia. Macam-macam tangan ni boleh kita buat, rasa dan sebagainya. Lidah kita ni, kalau ikut sains buat, ada deria rasa yang pelbagai. Pahit, masam, masin, manis. Allah Akbar. Sekali lidah ni saja. Ya, hebatnya penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah fikir tak ni? Pernah fikir tak? Fikirlah diri kita sendiri ni. Allah suruh wa fi anfusikum, pada diri kamu, afala tubsirun, adakah kamu tidak berfikir, tidak melihat? Tak payah pergi jauh-jauh. Ini Allah cerita pasal bumi untuk kita fikir. Tetapi juga binatang-binatang yang telah bermilion lipat ganda dari jumlah manusia dapat pula hidup di muka bumi ini dengan secukup dan sesempurna. Bahkan kayu-kayu dan tumbuh-tumbuhan pun demikian pula. Bukan sekadar manusia, bukan sekadar binatang, malah tumbuh-tumbuhan, kayu, pokok, apa semualah yang ada atas muka bumi ini hidup di atas muka bumi ini di mana sahaja. Ada sahaja tumbuh-tumbuhan yang hidup walaupun dekat padang pasir yang begitu luas dan panas. Ada hidupan pokok yang hidup di situ. Dalam air pun ada pokok. Atas gunung yang tinggi pun ada pokok. Allah ciptakan pokok itu dan ada fungsinya bagi kita. Yang kita pula pergi tebang pokok. Ikut sains, tumbuh-tumbuhan ini mengeluarkan oksigen. Kita memerlukan oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk keseimbangan kehidupan kita dalam proses fotosintesis yang berlaku kepada tumbuh-tumbuhan. Manusia mengeluarkan karbon monoksida untuk tumbuh-tumbuhan. Kita saling memerlukan antara satu sama lain untuk melahirkan keseimbangan alam. Tapi hari ini pokok kita tebang, bukit kita tarak jadi rata. Untuk apa? Tujuan pembangunan dan pemodelan. Dan akhirnya macam-macam bencana yang berlaku. Zaharal fasad fil barri wal bahri kasabas bi'aidin nas. Zahirnya, jelasnya kerosakan yang berlaku di laut dan di darat itu
dengan sebab tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia punca ni. Bukannya makhluk lain. Kita punca kepada kerosakan muka bumi. Dulu kita tak senang banjir. Hari ni banjir, setiap bulan banjir. Kan? Sebab apa? Sebab habis fikir binatang lain. Saya duduk dulu dekat sini tuan-tuan. Saya lahir dekat sini. Tu kampung saya Dengkel. 76 saya lahir, kita duduk kat Dengkel. Dengkel banjir tahun 70-an sekali. Banjir besar. Selepas Putrajaya buat, hampir setiap bulan banjir. Sebab apa? Hutan dekat Putrajaya, Cyberjaya tu habis kena tebang tu, air terus mengalir ke Dengkel. Habis banjir selalu banjir. Masuk air ke rumah. Tak banjir kilat, banjir takut. Kadang-kadang setahun banjir sampai 2 kali, 3 kali. Banjir besar. Jadi ni kenapa kerosakan yang kita buat sendiri? Kita rasa kita buat pembangunan, pemodenan, tapi sebenarnya kita buat kerosakan. Tanah runtuh. Kita tak kata ahli apa ni, ahli kaji cuaca, kita tidak akan ada taufan. Di Malaysia ni mustahil kita akan dapat taufan. Baru-baru ni dekat Kelang, Pendamaran, taufan datang. Puting beliung datang. Mana boleh lawan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh lawan. Kita rasa kita punya ramalan, itu sekadar ramalan saja, tapi ketentuannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis pokok semua dah terbang, luas semua luas dah. Dah tak ada tempat angin tu nak terhalang. Yalah, dia lalu lah semua kat kita. Walaupun kita bukan di atas garis bencana. Untungnya kita dari geografi, kita bukan di atas garis bencana. Berbeza dengan jiran-jiran negara kita, negara-negara jiran kita, baik Indonesia ke Filipina ke, mereka ni di atas garisan bencana. Kalau kita tengok dekat apa di Indonesia, kejap-kejap kena gempa bumi, kejap-kejap ada gunung berapi meletup lah, macam-macam. Kita ni alhamdulillah, kita di luar garisan tersebut. Tapi jangan kita ingat kita takkan kena bencana. Sebab malapetaka, bencana, bala ni Allah nak bagi kita bila-bila masa saja. Kalau Allah nak bagi, sebab Allah yang susun, Allah yang perintahkan. Ayat yang ke-7 Allah mengatakan, kami jadikan bukit-bukit itu jadi fasad. Kalau dalam buku ni jangan salah baca, fa'alin sin qaf. Kalau kita baca jadi fasik. Ini sebab buku lama dia punya ejaan dia lain. Dia tak ada fa. Dia pakai fa. Kalau tetapi pun dia pakai tetapi. Tetapi punya pa, dia pakai fa. Jadi kalau kita baca, kami jadikan bukit-bukit itu jadi fasad. Sebagaimana telah diketahui bahawa dalam bumi ini yang sekian ribu meter dari kulit bumi adalah api. Bawah kita ni sebenarnya api juga. Ada ribu meter di bawah bumi ini adalah api. Yang tu kita boleh peroleh besi, timah, bawah bumi. Ada emas, macam-macam bentuk galian di dalam perut bumi. Ada minyak, kaya dengan sumber bumi. Malaysia ni antara negara yang kaya dengan sumber bumi. Betul tak? Betul. Kita ada minyak, kita ada biji timah. Dulu biji timah, bapak saya kerja Lombok dulu. Biji timah kat Dengkel ada 2-3 lombong biji timah. Ada emas. Orang panggil petrol emas hitam, mahal. Macam emas juga gaya dia. Patutnya kita ni jadi negara yang kaya banyak sumber bumi. Itu tak termasuk sumber hutan dan sebagainya. Yang Allah telah takdirkan kepada kita. Allahu Akbar. Dalam bumi ini yang sekian ribu meter dari kulit bumi adalah api dan bara yang sangat panas sehingga hampir sebagai bubur cairnya. Dia katakan dalam perut bumi ini ada besi atau kemudian yang sangat panas yang cair seperti bubur. Yang cair seperti bubur, api yang mengalir. Kita kata lava lah. Lava yang meletus daripada gunung berapi itu kalau keluar, dia memuntahkan api daripada perut bumi yang mengalir seperti bubur. Kalau kita tengok cerita-cerita dalam TV ke, dalam channel dokumentari ke, kita lihatlah bagaimana gunung berapi itu memuntahkan lava daripada perut bumi itu, dia mengalir seperti bubur. Lepas tu dia
Sebab itu antara fungsi bukit itu ialah menutup daripada cairan itu keluar daripada perut bumi. Dia menjadi pasak kepada cairan itu supaya tidak keluar. Tetapi Allah takdirkan beberapa bukit dan gunung itu tempat di mana cairan itu boleh keluar. Tak semua gunung, hanya gunung-gunung yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja tempat cairan itu keluar daripada perut bumi untuk supaya manusia itu berfikir. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan gunung berapi itu pun ada hikmah. Dia ada hikmah juga. Cairan itu mungkin tidaklah tersimpan di dalam perut bumi saja. Dan mana-mana tempat yang berhampiran dengan gunung berapi, kebiasaan tempat itu tempat yang sangat subur. Sangat subur. Saya pernah lawat di Indonesia, tempat bekas tapak gunung berapi, tempatnya sangat subur, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, hidup dengan subur. Itu hikmah Allah jadikan. Maka Allah menjadikan bukit di muka bumi ini jadi pasak dan sebagai besi baku untuk mencegah supaya muka bumi ini tiada berputar-putar, berpusing-pusing, atau sebagai barang cair yang mengalir ke sana ke sini. Satu, untuk dia supaya tidak bergerak. Bukit ini Allah jadikan gunung ini supaya bumi ini tidak bergerak, dipasak begitu. Konkrit bumi. Kalau kita nak buat rumah, kita ada tiang. Tiang itu menyebabkan tidak bergerak bangunan tersebut. Tengok ada berapa tiang dekat surau ni. Banyakkan tiang. Bawah itu pula dipasak dengan konkrit supaya dia tidak bergerak. Jadi bumi ni Allah pasak dengan bukit dan gunung supaya dia tidak bergerak. Ya, kita mesti sekejap untuk pesan.
Selain daripada itu, tuan-tuan, bukit dan gunung yang Allah ciptakan ini, kalau kita jelajah dia, kita akan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana Allah cipta bukit itu dan gunung itu dengan muka bumi yang berliku-liku. Bila kita naik atas bukit, atas gunung, kita akan nampak kebesaran Allah SWT. Bila kita letak diri kita dekat atas puncak, kita melihat keseluruhan alam itu, kita akan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang sungguh cantik. Subhanallah. Itu juga adalah fungsi bukit dan gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak percaya, tuan-tuan pergi panjat bukit yang paling, antara bukit yang paling rendah. Bukan Bukit Bangkong. Ya, Bukit Bangkong tu dah tak ada bukit dah. Nama je Bukit Bangkong. Ya. Pergi dekat Semenyih tu ada satu bukit Berogak. Berogak. Saya pergi sebelum subuh tu dah ramai orang pergi dah. Naik bukit bagus untuk kesihatan. Tapi malamnya ramai orang Melayu pergi sebelum subuh, tak sembahyang subuh. Sampai kat bukit tu, lelaki perempuan tak sembahyang subuh. Bila kita sembahyang subuh, saya bawa budak-budak pergi sembahyang subuh, kat atas dia jadi pelik. Orang sembahyang lah. Jadi pelik. Selama ni dia naik bukit, tak sembahyang. Ya, kalau ada orang sembahyang, dia jadi pelik. Dia duduk, tunggu orang lepas sembahyang. Dia pandai hormat. Tapi kita sembahyang semua, sial kita. Orang Melayu Islam yang tak tahu berkaitan dengan Islam. Pergi naik bukit itu bagus, melihat kebesaran Allah SWT, tapi tidak kurang juga yang buat maksiat atas itu. Membuat maksiat, melakukan maksiat. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ayat ke-8, Allah mengatakan, wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kamu berpasang-pasangan, iaitu lelaki dan perempuan. Dijadikan lelaki dan perempuan supaya mereka hidup berjinak-jinakkan. Dia guna bahasa berjinak-jinakkan. Itu maksud dia apa? Berjinak-jinak itu macam haiwan pula, kan? Hidup berjinak-jinakkan atau bermesra-mesra lah, bermanja-manja lah, dan berkasih-kasih sayang, disebabkan dorongan suatu keadaan gaib yang ada pada diri masing-masing. Ini fitrah. Fitrah antara manusia itu, lelaki memerlukan perempuan, seperti penciptaan Nabi Adam AS dan Hawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau manusia itu dia melawan fitrah, dia telah pun mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah jadikan fitrah manusia itu, lelaki memerlukan perempuan, perempuan memerlukan lelaki. Bukan lelaki memerlukan lelaki, atau perempuan memerlukan perempuan. Dari sudut pasangan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga makhluk-makhluk lain, bukan saja manusia. Binatang pun begitu juga. Jantan perlukan betina. Pokok pun begitu juga. Pokok ada pokok jantan, ada pokok betina yang disenyawakan, menghasilkan buah. Kalau kita baca sains, jadi kalau manusia melawan fitrah, sedangkan binatang tak lawan fitrah, dia lebih teruklah daripada binatang. Perangai dia lebih teruk, perbuatan dia lebih teruk daripada binatang. Juga supaya dapat manusia hidup tolong-menolong, Allah jadikan manusia itu lelaki, dia ada tugas dan tanggungjawab dia. Perempuan pun dia ada tugas dan tanggungjawab dan pekerjaannya. Tolong-menolong dengan pembahagian pekerjaan dan soal hidup masing-masing menurut pembawaan tabiatnya. Ada pekerjaan lelaki yang perempuan tak boleh. Ada pekerjaan perempuan yang lelaki tak libat. Contoh dalam jadi imam kepada jemaah sembahyang, yang boleh jadi imam adalah lelaki sahaja. Jadi soalan orang tanya dekat satu surau saya mengajar, boleh tak isteri jadi imam pada suami? Tanya. Apa benda soalan tu tanya ni? Ya, boleh tak Ustaz? Saya kata boleh, lepas suami dia tukar jantina jadi perempuan. Tak betul ke Ustaz? Ya, tak boleh. Mana boleh pula isteri jadi imam pada suami? Dekat Amerika, tahun bila saya tak ingat, ada seorang doktor tu, nama dia Aminah Wadud. Tuan pernah dengar? Jadi imam dan khatib solat Jumaat. Yang jadi makmum dia ada perempuan dan ada lelaki. Dia buat syariat sendiri, peraturan sendiri. Yang jadi makmum dia perempuan pula, dia tak pakai tudung, ikut dan dia. Dia kata Islam ni rahmat untuk semua. Ada dia bawa
satu prinsip dalam Islam, rahmat untuk semua, untuk membenarkan apa yang dia buat. Membenarkan apa yang dia buat. Ini masalah kita hari ini. Kita dah ada peraturan, ada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat-syariat itu khusus untuk lelaki dan khusus untuk perempuan. Hari ini ada satu budaya yang dibawa, asasnya menuntut hak asasi manusia. Asasnya itu. Sedangkan ini diasaskan oleh orang-orang Barat. Ya, apa saja nak sama. Dipanggil feminisme. Feminisme. Dia menganggap Islam ni menindas orang-orang perempuan, orang wanita, tak adil kepada orang perempuan. Sedangkan Islam itu datang membawa keadilan kepada wanita. Yang sebelum Islam datang, wanita itu ditindas oleh manusia, sama ada dalam masyarakat Arab ke, sama ada dalam masyarakat Rom ke, Parsi ke, Hindu ke, Islam melihat wanita ditindas, maruah mereka tidak dijaga. Bila datang Islam, Islam mengangkat martabat wanita sama dengan lelaki. Yang beza dia takwa saja. Allah sebut dalam Al-Quran. Tapi baru zaman moden ni ada golongan Islam di kalangan wanita itu sendiri bawa satu fahaman feminisme. Kalau Islam ni belum lagi adil kepada kaum wanita. Dan untuk sama hak macam-macam. Islam adil tuan. Tengok dalam perkahwinan. Dalam perkahwinan, ya? Kalau lelaki ada kuasa talak, perempuan pun ada kuasa untuk membubarkan perkahwinan melalui fasakh, melalui khulud. Tengok, ada dua lagi. Lelaki dia satu lah. Ada talak, mungkin lelaki juga boleh tutup fasakh. Kalau tak ada jumpa isteri dia, lari tinggalkan rumah 3-4 bulan, 4 bulan tinggalkan rumah. Nak cerai kan, tak ada orang kat depan, isteri dia tak ada, dia boleh tutup fasakh. Lelaki boleh tutup fasakh, perempuan boleh tutup fasakh. Satu lebih pada perempuan, perempuan boleh tebus talak, iaitu khulud. Bayar satu hati kepada, bayaran cerai itu kepada lelaki. Itu tebus talak namanya, tebus talak, khulud. Itu ada pembahagiannya dari sudut syariat. Pekerjaan begitu, tak semua pekerjaan lelaki perempuan nak buat. Sebab diciptakan perempuan itu secara fitrah saja, lemah lembut, kan, menjiwai peranan dia sebagai isteri, sebagai ibu. Dia ada peranan masing-masing yang telah Allah ciptakan, kerja masing-masing yang Allah telah beri secara adil. Ya, jadi tak payah perempuan nak jadi macam lelaki atau lelaki nak jadi macam perempuan. Hari ini tuan-tuan banyak kes di universiti. Hari ini lelaki nak jadi perempuan, ya, dia kawan sama-sama jenis dia. Panggil sotol ke apa benda ke tak tahu. Lelaki-lelaki lembut nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki pun ada. Tomboy, pakai rambut pendek, pakai seluar, pakai t-shirt macam lelaki, gaya macam lelaki. Perkara ini termasuk dalam mengubah suai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang mengubah suai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis Rasulullah SAW sebut, Allah dan Rasulullah laknat mereka yang mengubah suai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati. Ada anak-anak kita asuh dia betul-betul jadi lelaki, asuh mereka betul-betul jadi perempuan. Contoh dalam peperangan, perempuan tak boleh ikut jadi tentera dalam peperangan, tapi dia boleh membantu peperangan itu dari sudut lain. Dia duduk dalam medan peperangan, tapi dia tidak jadi tentera yang sama turut berperang. Mungkin dia datang sebagai orang yang bantu membawa bekalan makanan, membantu merawat tentera-tentera yang cedera dan sebagainya. Dia punya peranan dalam peperangan, bukan menjadi seorang tentera, tapi membantu dalam peperangan. Lagi supaya mereka menyambung keturunan beserta asuhan dan pendidikan yang sepatutnya. Dijadikan suami dan isteri, lelaki dan perempuan itu, supaya dapat menghasilkan generasi yang selepas itu, keturunan daripada mereka itu melalui nikah, melalui perkahwinan, akad nikah yang menghalalkan persetubuhan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu, yang mana antara tujuan perkahwinan itu ialah untuk menghasilkan keturunan yang baik.
dengan didikan yang baik, dengan pengajaran yang baik, yang contoh yang baik, supaya mereka ini dapat menjadi generasi Rabbani, generasi yang rasa bertuhan, generasi Quran yang sentiasa menghayati Al-Quran Karim. Itu tujuan. Itu Nabi Muhammad SAW ajar kita daripada sebelum kahwin dan juga selepas kahwin, apa tanggungjawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri. Dan ajar kepada kita. Dia ajar kepada kita. Jadi kita kena belajar sebagai seorang suami yang jadi macam mana, sebagai seorang isteri yang jadi macam mana, apa peranan dan tanggungjawab kita masing-masing. Allah hanya sebut wa khalaqnakum azwaja. Allah tak sebut secara detail. Nabi sebut peranan masing-masing itu secara detail. Faham tak? Ayat yang ke-9 Allah berkata, wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna nawmakum subata, iaitu Allah jadikan tidur itu atau lelap itu kamu mati. Subata itu maksudnya mati. Mati di sini bukanlah maksud bercerai roh daripada badan, bukan maksud jiwa itu bercerai daripada badan. Yang maksud di sini ialah terputus atau terhenti ingatan dan fikiran. Terputus atau terhenti ingatan dan fikiran, kerana semasa kita tidur itu kita tak ingat apa-apa. Seolah-olah kita dimatikan secara sementara. Lepas tu sebelum, kalau ikut sunnah Rasulullah SAW, sebelum tidur tu kita tidurlah dengan mengikut sunnah Rasulullah SAW, supaya tidur itu jadi ibadah. Ambil wuduk dulu, pakai pakaian yang sempurna, tidur ikut sunnah Rasulullah SAW. Nabi sebelum tidur setiap baca 3 kul lagi, tembus pada seluruh badan 3 kali baca sebelum tidur surah Al-Mulk. Boleh melepaskan kita daripada al-fadilat, yang boleh melepaskan kita daripada azab kubur. Ada macam-macam sunnah Rasulullah SAW sebelum tidur. Sebab masa tidur tu kita tak tahu kita boleh bangun ke lagi ke tidak. Ada orang yang mati dalam tidur. Jadi kalau mati dalam tidur, tidur pun tak senonoh, macam mana? Tidur ke spender, tak senonoh tidur. Tidur biar tutup aurat juga. Tutup aurat, tuan. Elok-elok tidur. Ambil wuduk dulu. Lepas bangun daripada tidur, Nabi ajar kita duduk dulu. Jangan tunggu bangun, duduk dulu. Kemudian kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baca doa tu, kemudian baru kita bangun, pergi ambil wuduk ke, bersih tadi dan sebagainya. Kerana tidur dijadikan, malam itu dijadikan sebagai tempat kita berehat. Allah jadikan tempat kita berehat. Lepas tu malam tu gelap, malam tu gelap. Allah jadikan siang tu untuk kita bekerja, malam untuk kita berehat. Bila kita terbagikan dia, malam untuk kita bekerja, siang untuk kita berehat, dia tak jadi sempurna. Tak cari tanya lah orang yang kerja shift kan, dia tak jadi sempurna. Tidur pun tak seperti kita tidur pada waktu malam. Rehat dia tak sama. Rehat dia tak sama. Kerana Allah dah cerita macam tu. Dan kita kena lihat, tengok macam mana gerhana baru-baru ni lah. Allah jadikan bulan, bintang, matahari, dia patuh kepada perintah Allah SWT. Wal qamara wal nujum wasyamsa wal qamara wal nujuma musakhkharatin bi amri. Allah sebut dalam Quran. Bagaimana telah kami jadikan bintang, bulan, matahari ini tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena belajar. Allah kata malam, malam. Allah kata siang, siang, mengikut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata matahari terbit daripada timur, tenggelam ke barat, matahari ikut peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan dia terbit ke barat, tenggelam ke timur, pun dia ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kata NASA akan berlaku 3 hari malam, tidak ada siang pada bulan 12 nanti. Wallahu a'lam itu ketiga, itu satu ramalan pada kita. 3 hari, sepanjang 3 hari itu malam. Fenomena apa Allah saya lupa, ada nama fenomena. Ini kajian mereka. Wallahu a'lam itu tidak. Tapi kalau itu betul pun itu atas perintah
Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita suka-suka nak tentukan ini siang, ni malam. Tak boleh. Namrud pun bila kita cabar dengan Nabi Ibrahim alaihi salam supaya mendatangkan matahari daripada barat dan tenggelam di timur, kerana Allah menerbitkan matahari di timur dan tenggelam ke barat. Kamu buat matahari tenggelam, terbit daripada barat, tenggelam ke timur, boleh? Tak boleh. Yang itu dia surrender kat tangan. Tak boleh buat. Akhirnya dia bakar Nabi Ibrahim AS sebab surrender. Tewas daripada hujah untuk berhujah dengan Nabi Ibrahim AS. Jadi Allah jadikan malam itu untuk kita berehat. Dan kita disebut di sini berhenti merasa dari segala panca indera, berhenti segala pekerjaan anggota yang bekerja dengan ikhtiar dan kehendak. Bila kita tidur itu berhenti semua panca indera kita, kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali jantung lah. Kalau jantung pun berhenti, jalan terus. Panca indera kita ni, jantung kita ni, dia terus berjalan. Walaupun kita tidur, walaupun kita bergerak, berlari, berjalan, makan, minum, jantung tetap terus berjalan. Ini jantung ni berjalan pun atas perintah Allah SWT. Bila Allah kata berhenti, jantung berhenti, kita jalan. Kalau Allah kata jantung berhenti daripada bergerak, kita jalan. Selagi dia berjalan, kita berjalan. Kita berhenti pun boleh, tak ada masalah. Itu atas perintah Allah SWT. Satu lagi, peredaran darah kita ini pun terus bergerak waktu kita tidur. Dia bergerak terus. Ini pun atas perintah Allah SWT juga. Mati yang semacam ini waktu kita tidur amat besar faedahnya dalam peri kehidupan kita. Mati semacam ini dalam beberapa jam sehari. Sebaik-baiknya kita tidur berapa jam, tuan-tuan? Ikut perubatan kesihatan berapa jam? Cukup tidur kita ni, cukuplah. Berapa jam? 6 jam ke 8 jam. 6 ke 8 jam. Itu tidur yang sihat. Ya. Tapi kalau dah lebih sangat tidur, jadi tak sihat. Ya. Masa saya belajar dulu, ada seorang sahabat saya, orang bila ada mayat sebab dia tidur bukan 8 jam. Ya. Berapa belas jam tidur pun tak tahu. Dia bangun sembahyang, tidur balik. Subuh bangun sembahyang, tidur. Lepas tu zuhur masuk, bangun sembahyang, tidur balik. Sembahyang pun atas katil. Tu orang panggil dia mayat. Memang macam mayat tu. Asal pun bangun. Berapa jam dia tidur tu kan? Hebatnya dia tidur. Sebab di Mesir tu musim sejuk. Dan musim sejuk tu memang syok tidur lah. Kalau ikutkan perasaan memang nak tidur lah. Sebab sejuk. Jadi tidur ni pun dia ada had juga. Dia ada jam dan waktu yang perlu kita patuh. Paling baik kita tidur untuk kita bangun malam ialah waktu sebelum zuhur. Dia panggil qalulah. Tu tidur sementara sebelum zuhur itu boleh menampung rasa mengantuk kita pada waktu malam. Tak percaya semua buat. Tak payah lama. 10 minit je tidur sebelum zuhur. Waktu bangun memang kita akan rasa segar. Ini sunnah Rasulullah SAW. Mati semacam ini dalam berapa jam sehari dan semalam yang menghabiskan lelah anggota-anggota yang bekerja di waktu selama kita terbangun, yang menyebabkan malas dan bosan, dan mengembalikan kerajinan dan kegembiraan bekerja dan berfikir. Jadi Allah jadikan malam itu untuk berehat, bertidur, supaya kita bangun pada besok pagi, kita bangun dalam keadaan segar, cergas, seronok, gembira, kerana kita cukup tidur. Orang tak cukup tidur, bangun mesti dalam keadaan badannya lesu, letih, dan dalam keadaan dia tidak gembira. Betul tak tuan? Ini adalah perkara yang perlu kita fikirkan juga. Walaupun mungkin perkara ini adalah siapa pun boleh fikir. Dah Allah suruh kita fikir. Allah suruh kita fikir. Kenapa Allah jadikan malam ni? Apa hikmah dia? Ya? Itu belum kita cerita lagi hikmah alam cakrawala. Alam cakrawala yang Allah jadikan di atas alam cakrawala yang besar tu, dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Alam cakrawala yang dicipta oleh Allah itu sangat hebat. Bulan pun ada peranan, bukan sekadar dia menerangi pada waktu malam, tapi bulan itu juga adalah penanda kepada hari. Bintang yang akan penunjuk kepada arah. Langit yang Allah cipta tidak bertiap. Itu melihatkan kecantikan dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berhempak. Itu semua kita kena fikir. Itu sebab sekali-sekala kita kena renung ke atas, kepandang bulan, bintang. Waktu malam cuba kita fikir-fikirkan supaya kita dapat merasa kebesaran dan kebijaksanaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak pernah buat tuan-tuan. Sekali-sekala pergi renung ke atas, melihat alam cakrawala. Dan yang terakhir kita lihat ayat yang ke-10. Allah mengatakan, ayat yang ke-10 Allah mengatakan, wa ja'alna al-laila libasa, dan telah dijadikan malam jadi tutup. Libasa itu maksudnya baju. Libas asalnya maksudnya ialah baju yang menutupi badan. Jadi malam itu dikatakan dijadikan sebagai tutup. Tutup apa? Maksudnya menutupi dengan gelapnya segala yang ada di muka bumi. Malam itu juga menutup apa-apa yang di muka bumi dengan udara sejuknya. Sebab itu malam dia sejuk daripada siang. Amat banyak gunanya malam itu untuk segala kehidupan di muka bumi ini. Ada waktu malam makhluk-makhluk lain bekerja, kita tidur. Makhluk lain bekerja mencari makanan pada waktu malam. Jadi malam itu bukan sahaja untuk berehat bagi manusia, tetapi ada faedah dan hikmahnya kepada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang terakhir 11, wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan kehidupan siang itu hidup. Ma'asya itu maksudnya hidup. Apa maksud hidup? Sebagaimana Allah menjadikan tidur itu mati, dijadikan pula siang itu hidup. Siang zamannya kita hidup, siang masanya kita hidup. Hidup tu maksudnya apa dia? Waktu untuk kita bekerja, mencari penghidupan dengan macam-macam kerja dan usaha. Jadi manusia itu taklah dia bekerja, mencari rezeki pada waktu siang. Ya, bukan siang tu dia tidur, malam pun dia tidur, tak boleh. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab berjalan-jalan di sekitar Madinah. Dia jumpa sekumpulan anak muda berzikir, duduk dekat masjid. Tiap hari anak muda duduk berzikir, etika dekat masjid. Datang Sayyidina Umar, diketuk kepala seorang. Tok. Pergi kerja. Tak ada rezeki datang menggolek, kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau kamu berzikir ni bukan rezeki boleh turun daripada langit. Siang malam berzikir, kena ketuk pergi kerja, cari rezeki, bagi makan keluarga, anak bini dan sebagainya. Itu kita punya peranan kita bekerja. Allah sebut, Rasulullah SAW sebut dalam hadis Rasulullah SAW tentang mukmin, tentang orang Islam. Yang mana orang Islam mana yang disukai oleh Rasulullah SAW? Al-mu'minu qawiyyun, al-mu'minu qawiyyun khairun ahabbu ila Allah Subhanahu Wa Taala minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang mukmin yang lemah. Al-mu'min qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Jadi kita jadi orang mukmin yang kuat kita bekerja pada siang hari untuk mencari nafkah, memberi makan dan minum kepada anak bini kita. Dan ada hadis Rasulullah SAW juga sebut pekerjaan yang baik itu, sebaik-baik pekerjaan itu ialah pekerjaan daripada tangan kita. Tangan kita itu maksud daripada hasil usaha kita sendiri. Bukan kita meminta-minta. Kerja kita meminta-minta, itu bukan sunnah Rasulullah SAW. Itu bukan cara hidup Islam. Cara hidup Islam ialah kita bekerja dengan tangan kita sendiri. Dan tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima, atau tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di
di bawah. Janganlah jadi orang Islam banyak di kalangan kita jadi peminta sedekah. Tak cara Islam. Ya, ada orang gunakan cara minta sedekah ni jadi kaya. Di pasar, tengok pasar budak ni suruh minta sedekah. Yang kita ni memanglah kita ni orang Malaysia ni murah. Tengok dia orang minta sedekah, kita pun bagi tanpa banyak soal. Dia nak menipu tu letak dia lah. Itu dia dengan Allah SWT. Kita bagi tu tak dapat pahala. Tapi tuan-tuan kena fikir juga, kalau kita bagi kat dia, bukan dia yang dapat, tapi orang yang hantar dia tu yang dapat. Sampai boleh buat banglo tu kan, dengan hasil sedekah yang kita bagi. Dia jadikan sedekah, minta sedekah sebagai kerjaya pula. Satu kerjaya meminta sedekah. Tak saya cuba membantu, tak cuba jadi peminta sedekah, boleh jadi kaya. Sebab orang Malaysia ni dia adalah pemurah. Kawan saya buat sekolah tahfiz dekat Kedah tu. Kat Kedah bulan puasa datang kat Selangor ni saja boleh kutip 1 juta. 1 juta boleh kutip 1 bulan Ramadan. Buat balik untuk buat sekolah tahfiz. Hebat. Kita memang, jadi pekerjaan kita tu, kita kena lihat orang yang bekerja itu pada siang hari itu dia adalah pekerjaan yang halal. Jangan cari pekerjaan yang haram, yang menepati syariat. Kalau kita bagi anak bini kita makan kulullah min labata min al-harami fannar awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram itu, maka api neraka lah yang lebih layak baginya. Pekerjaan pula kita kena fikir pekerjaan yang menepati syarak. Dan kita bekerja pula, kerjalah dengan amanah. Kerja dengan amanah, jujur. Kalau kita ada majikan, kita jujur dengan majikan kita. Jangan kita curi masa, jangan kita curi tulang. Kerana hasil pendapatan kita itu tidak bersih nanti. Dan kita pula bagi makan kepada anak bini kita. Ini semua kita kena fikirkan bersama, supaya kita melakukan perubahan pada diri kita. Bila Allah sebut waktu siang itu sebagai bekerja, maka pekerjaan itu biarlah menepati syarat. Tuan-tuan yang dalam hati Allah SWT, cukup sekadar sampai di sini sahaja untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bulan depan tafsiran yang seterusnya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام محمد. إن الله غفور رحيم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين صلى الله